Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wandin, Sultan Danya di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Ke bawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Wajiralongkorn Prawajirat Lau Chau Yuhua, Raja Thailand, ke semua ahli kerabat diraja. Tuan Yang Terutama Jeneral Bersara Prayut Chan Ocha, Perdana Menteri Thailand serta kerajaan dan rakyat Thailand bersempena dengan Hari Kebangsaan negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wandin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat ke aktiviti Blood Donation Drive 2020. Hampir 400 orang yang terdiri daripada warga sukan dan orang ramai menyertai aktiviti yang diadakan di Kompleks Renang Stadium Negara Hassanah Bolkiah Berakas. Keberangkatan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke aktiviti ini merupakan tanda sokongan dan penghargaan kepada para penderma darah. Blood Donation Drive 2020 antara lain bertujuan memastikan bekalan darah sentiasa di tahap yang sihat dan mencukupi bagi menampung penggunaan di semua hospital di negara Brunei Darussalam di samping bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit terutama sekali bagi pesakit thalassemia dan pesakit yang akan menjalani pembedahan. Aktiviti seumpamanya merupakan anjuran Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengguna Anak Saleha dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Public Accountants Oversight Committee (PAOC) memaklumkan bahawa Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi akauntan awam dan entiti perakaunan yang berdaftar di bawah Perintah Akauntan 2010 untuk menggunakan International Standards on Auditing (ISAS) dan International Standards on Quality Control (ISQCS) yang dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) of the International Federation of Accountants (IFAC) berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021. Antara manfaat-manfaat yang akan diperolehi daripada pengenalan dan penggunaan piawaian-piawaian tersebut adalah seperti berikut. Memastikan audit telah dilaksanakan oleh akauntan awam dan entiti perakaunan dengan due diligence, cekap dan cermat serta mematuhi prinsip asas dan prosedur penting yang selaras dengan amalan terbaik antarabangsa. Memberi jaminan yang munasabah bahawa entiti perakaunan dan kaki tangannya mematuhi piawaian profesional dan keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Di samping itu, laporan-laporan yang dikeluarkan oleh firma atau engagement partners yang berkenaan adalah sesuai dengan keadaan dan meningkatkan keyakinan pihak-pihak berkepentingan seperti pelabur, pengawal selia, pemiutang dan yang lain yang bergantung kepada pendapat audit yang diberikan ke atas penyata kewangan entiti-entiti perniagaan di negara Brunei Darussalam. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Sekretariat PAOC melalui email revenue@mofi.gov.bn atau di talian 2383933 atau 23900651. Pelbagai isu berkaitan agenda pembangunan negara dan pemerkasaan ke arah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan sosial negara secara proaktif, inovatif dan dinamik dibincangkan semasa program The Youth Town Hall Brunei. Ia merupakan platform yang ditubuhkan tahun ini bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan bagi mencari jalan penyelesaian, memupuk pemikiran kehadapan dan kerjasama dalam kalangan komuniti belia ke arah menyumbang kepada pembangunan negara. Lebih 400 peserta menyertai program berkenaan yang diadakan buat edisi kedua secara fizikal dan maya. Program yang dihoskan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Young Professional Network Situ berlangsung pagi tadi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi.
Dengan tema Leading for National Development in the New Normal, program ini memberi peluang kepada para peserta untuk berinteraksi bersama. Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Dr. Awang Haji Muhammad Amindio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orangkai Seri Sedia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orangkai Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Program turut memperkenalkan Town Hall sebagai mekanisme penglibatan formal bagi mendapatkan maklum balas daripada para belia sebagai rakan kongsi di samping melibatkan mereka dalam peluang-peluang dan pelan pembangunan. Sesi kali ini dipengerusikan oleh Fatin Arifin, pengasas bersama Young Professional Network, dan Awang Fadli M. Zaini, pasukan Trust Young Professionals Network. Last year, there are about 5,820 heads of families. Para pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN penting bagi menumpukan tenaga ke arah pembangunan kepribadian yang tinggi dengan memiliki akhlak-akhlak luhur sebagai cara hidup seharian. Jati diri yang kuat adalah asas kukuh untuk membangun seseorang individu yang dibanggakan oleh bangsa dan negara. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut semasa majlis pelancaran program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-10. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin berkata, para pelatih nanti yang akan mengorak langkah jauh dari aspek duniawi dan ukrawi dengan sentiasa berpegang teguh kepada falsafah negara Melayu Islam Beraja, seterusnya menjadi pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara. Jelas Yang Berhormat, edisi PKBN ke-10 ini turut mengimbas semula kepada hasil kejayaan yang telah dan terus dicapai sejak permulaan PKBN sama ada dari aspek tangible maupun intangible. Walaupun kita berbangga PKBN telah mendidik seramai 2,931 orang belia setakat ini, tidak dapat dinafikan bahawa apa yang lebih kritikal ialah penerusan impak dan sumbangan yang bermanfaat tinggi dan mempraktikkan kemahiran yang dipelajari. Di sini, perambah saya menegaskan bahawa alumni PKBN masih perlu untuk melangkah lebih jauh ke hadapan dengan meningkatkan usaha secara signifikan demi memastikan platform ini benar-benar digunakan dengan sepenuhnya. Ingatlah dan sama-samalah kita bekerja keras demi memenuhi amanah seperti mana yang dititahkan oleh Kebahadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena upacara pembarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-9. Majlis pelancaran program PKBN ke-10 bermula dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam oleh para pelatih, diikuti bacaan surah Al-Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara lafaz ikrar program Khidmat Bakti Negara sebagai menandakan pelancaran program Khidmat Bakti Negara pengambilan ke-10. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pentadbiran Kewangan dan Estet. Tahun ini merupakan tahun kelima program menggunakan kem kekal di Kampung Batu Apoy di arah Temburong. Dalam mengawal penularan COVID-19, pengambilan tahun ini berlainan berbanding sebelumnya sebagai mengambil kira tata cara serta garis pandu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Hanya 250 orang pelatih sahaja diterima sebagai pelatih termasuk 76 pelatih perempuan dan 100 orang jurulatih. Saya ingin mengikuti PKBN. Saya untuk mau mendisiplinkan diri dan juga saya ingin mengambil pengalaman yang baru. Harapan saya dapat berubah menjadi lebih baik.
Saya pun baru habis college dari IBTE Lux dan saya sedang menunggu graduate. Jadi saya pun cuba memfitkan badan. Saya ingin mencari pengalaman di sini, cara-cara berkawat, fitness, berdikari, berjauhan dari indung. Saya harap setelah tamat nanti saya dapat jadi anak yang berguna untuk ibu bapa dan masyarakat. Dengan tema Together as One, sempena Day of Action 2020 atau Hari Bertindak 2020, Kudos Management, Kyohat dan Majlis Perundingan Kampung MPK Kasat telah berkolaborasi menganjurkan pelbagai aktiviti. Acara berlangsung pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, bin Pihin Orangkai Saiful Muluk, Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Dato' Paduka Awang Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, Pengerusi Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Pelbagai aktiviti dijalankan bersempena Hari Bertindak yang diadakan sehingga esok seperti mewarna, melukis, mari bercerita bagi kanak-kanak, sesi terapi, bengkel menapis sinjang dan menambah dasar dan aktiviti kesihatan. Hasil kerja tangan dan produk tempatan juga turut dijual. Antara lain tujuannya bagi membantu meningkatkan kualiti kesejahteraan kehidupan masyarakat dari segi fizikal dan mental. Ianya juga bertepatan dengan meraihkan dan menyokong World Disabled Day dan The Network of Humanity and Community Support. Bersempena Brunei December Festival BDF, Persatuan Shitorio Karate Brunei Darussalam semalam mengadakan Karate Carnival di Jerudong Park Playground. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Orangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Karate Carnival antara lain bertujuan untuk memperkenalkan kepada orang ramai salah satu gaya hidup sihat itu adalah dengan mengamalkan seni dan gaya bela diri karate. Juga hadir Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan di Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan selaku Setiausaha Lembaga Pelancongan Brunei dan Kenal Bersara Perdana Haji Maidin bin Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kursus asas pemandu pelancong setempat menjadi medan untuk para pemandu pelancong untuk meningkatkan pelbagai teknik kemahiran asas praktikal dan teori dalam bidang tugas berkenaan. Bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini dengan satu kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 151 dengan kes yang sembuh seramai 147 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 10 kes. 499 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,928 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu.
Sementara itu, 126 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 78,119 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pelbagai teknik kemahiran asas praktikal dan teori tentang tata cara sebagai pemandu pelancong didedahkan termasuk pengenalan destinasi utama pelancongan dan tempat-tempat menarik lain di samping menjalani kursus pertolongan cemas. 12 peserta kursus asas pemandu pelancong setempat yang mengikuti kursus selama 8 hari itu telah lulus pemeriksaan secara teori dan praktikal. Penyampaian sijil kepada para peserta diadakan petang tadi di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyawati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kursus dikendalikan dengan kerjasama antara Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, iaitu salah sebuah institusi yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi mengendalikan latihan peningkatan kapasiti sumber manusia bagi pelancongan. Para pemandu pelancong yang telah lulus juga dikehendaki untuk menghadapkan permohonan ke Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi membuat pendaftaran sebagai pemandu pelancong setempat. Menjana ekonomi masyarakat menjadi tema Bazar Usahawan Daerah Tutong. Bazar anjuran Jabatan Daerah Tutong itu menjadi wadah untuk para peniaga, khususnya pengusaha kecil dan sederhana serta belia berkecimpung dalam bidang perniagaan. Diadakan bersempena Hari Bertindak 2020, bazar berlangsung di Kompleks Cempaka Bersaudara, Pekan Tutong. Bazar disertai oleh usahawan belia yang terdiri daripada Majlis Perundingan Kampung Merimbun dan Kuala Ungar serta peniaga mikro, kecil dan sederhana. Pelbagai jenis barangan dijual termasuk makanan, minuman dan kraf tangan. Pameran Biro Kawalan Narkotik turut dipamerkan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Bazar bertemakan menjana ekonomi masyarakat itu akan diadakan sehingga esok bagi kunjungan orang ramai. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang lelaki yang dilaporkan lari dari majikan. Agus Nasihi, warga negara Indonesia memegang pasport bilangan C224781. Orang ramai yang ingin mengetahui maklumat lanjut mengenai Agus boleh melayari laman sesawang Pasukan Polis Diraja Brunei di www.polis.gov.pn. Dan sesiapa yang mempunyai sebarang maklumat mengenainya diminta menghubungi Balai Polis Berakas, Daerah Polis Brunei dan Muara di talian 2330413 dan talian Kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Pengurusan dan penyelarasan adalah elemen penting dalam penganjuran kejohanan terutama perlawanan bola sepak. Justru Jabatan Pertandingan Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD menganjurkan seminar penyelaras am tempatan dan pegawai pengawalan perlawanan domestik. Seminar 2 hari berakhir kemarin dengan majlis penyampaian sijil di Kompleks An-Najat Beribi. Sijil disampaikan oleh Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden NFABD kepada 41 peserta. Seminar diadakan melalui sidang video di bawah bimbingan konsultan NFABD dari Malaysia, J. Sing Mutia. Sementara itu, di Dewan Serbaguna NFABD House Berakas semalam diadakan majlis penyampaian sijil bagi bengkel instruktur pengadil baharu yang juga dikendalikan oleh Jabatan Pengadilan NFABD. Seramai 14 pengadil bola sepak dan futsal telah menyertai bengkel tersebut.